Kenapa Indonesia pernah nak hancurkan Malaysia? Kalau korang tengok dekat social media, rakyat Indonesia dengan Malaysia ni tak habis-habis bergaduh macam anjing dengan kucing. Tapi agak-agak apakah faktor utama kenapa dua-dua negara ni asyik bergaduh je tak habis-habis? Dalam video ni, kita akan menceritakan tentang kenapa Indonesia pada zaman dahulu pernah nak menghancurkan Malaysia. Malaya mula merancang nak tubuhkan Persekutuan Malaysia diumumkan pada bulan Mei 1961. Tunku Abdul Rahman nak gabungkan Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei sekali dengan Malaya dan tukar nama jadi Malaysia. Tapi idea gabungan ni banyak pihak tak suka, lebih-lebih lagi Indonesia selepas pemberontak di Brunei menentang idea gabungan ni. Insiden ini dikenali sebagai pemberontakan Brunei Disember 1962. Dalang untuk pemberontakan ni adalah melibatkan Kumpulan Tentera Nasional Kalimantan Utara, sebuah pasukan militan yang disokong Indonesia dalam hasrat mahu mewujudkan Persekutuan Borneo Utara. Persekutuan Borneo Utara adalah rancangan menggabungkan tiga negara iaitu Sarawak, Borneo Utara dan juga Brunei dalam satu gabungan. Tapi masa tu Sultan Brunei lebih cenderung nak join Persekutuan Malaysia berbanding Persekutuan Borneo Utara selepas beberapa siri perbincangan dilakukan antara kesemua pihak. Dan inilah permulaan kenapa Indonesia benci sangat dengan negara Malaysia. Bagi Indonesia, penubuhan Persekutuan Malaysia yang menggabungkan kesemua pihak akan menjadi ancaman kepada negara Indonesia. Kerajaan Indonesia percaya penubuhan Malaysia ni adalah satu cara Britain meneruskan sistem kolonial secara tidak rasmi di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga tak nak ada sebarang bentuk markas tentera Britain di benua ni seandainya Malaysia ditubuhkan. Indonesia takut perkara ni akan membolehkan Britain terus mengawal pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia. Selepas pemberontakan Brunei ditumpaskan oleh askar-askar yang dibawa British daripada Singapura, Indonesia mengumumkan sokongan mereka kepada kumpulan pemberontak dan menyatakan bantahan terhadap rancangan menubuhkan Malaysia. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Indonesia mengumumkan polisi konfrontasi terhadap Malaya daripada aspek ekonomi dan juga hubungan luar. Perbincangan cuba diwujudkan untuk mencari jalan keluar, tetapi tentera Indonesia dah mula melaksanakan operasi menceroboh masuk ke Sabah dan Sarawak bagi melakukan operasi-operasi sabotaj dan serangan. Pada bulan Mei 1963, dalam usaha untuk meredakan pergaduhan, Presiden Soekarno dan Tunku Abdul Rahman pun berjumpa. Kerajaan Indonesia bersetuju untuk berdamai sekiranya Malaya mengadakan penghutang suara semua pihak bagi menyatakan persetujuan atau bantahan mereka terhadap penubuhan Malaysia, terutamanya warga Borneo Utara. Tapi masa tu, Kerajaan Malaya tak memenuhi hasil perbincangan yang dijalankan dan Tunku Abdul Rahman menandatangani perjanjian di London pada 9 Julai 1963 menetapkan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Disebabkan hal ni, Indonesia pun makin benganglah dekat Malaya dan telah membawa kepada siri rundingan seterusnya di Filipina yang dilihat ada cara untuk persetujuan. 2 hari sebelum tarikh 31 Ogos 1963, Kerajaan Malaya mengumumkan yang Malaysia akan ditubuhkan pada 16 September 1963 melanggar hasil perbincangan dua hala di antara Indonesia dan Malaya. Perkara ni menyebabkan Indonesia anggap yang Malaya ni sengaja je langgar perjanjian. Persekutuan Malaysia ditubuhkan pada tarikh tersebut tanpa penyertaan Brunei. Selepas penubuhan Persekutuan Malaysia, makin membuak-buaklah kemarahan Indonesia. Pada 25 September 1963, Presiden Soekarno mengumumkan kempen Ganyang Malaysia sebagai bantahan kepada penubuhan negara kita. Berikutan pengumuman keras tu, beberapa siri serangan tentera ke atas Sabah dan Sarawak dilakukan oleh tentera Indonesia. Pada tahun 1964, tentera Indonesia mula menceroboh masuk ke Singapura dan juga Semenanjung Malaysia dalam usaha untuk mencetuskan ketegangan.
Kerajaan Malaysia yang baru ditubuhkan ketika itu terpaksa meminta bantuan tambahan tentera British dan tentera negara Commonwealth untuk mempertahankan Malaysia. Bekerjasama dengan askar Melayu, pertempuran yang berlaku berjaya mendesak tentera Indonesia berundur buat sementara. Pada bulan Jun dan Julai 1964, Indonesia sekali lagi cuba mensabotaj laluan hubungan di antara Johor dan Singapura, namun serangan itu berjaya dipatahkan. Sebagai serangan balas, bermula tahun 1965, Britain melalui unit propaganda mereka mula menggunakan serangan psikologi ke atas Indonesia, memburukkan Parti Komunis Indonesia dan Presiden Soekarno agar masyarakat Indonesia bangun menentang mereka. Kaedah ini berhasil berikutan propaganda yang berlaku, berjaya menimbulkan ketegangan di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi Kerajaan Indonesia. Pengaruh Soekarno yang sangat bergantung dengan sokongan Parti Komunis Indonesia mula dipersoalkan. Kempen Perang Saraf ni membawa kepada siri pemberontakan dengan kemuncaknya berlaku gerakan 30 September. Gerakan tu berjaya membunuh ramai pemimpin kanan Soekarno serta memulakan langkah awal rampasan alih kuasa daripada Presiden Soekarno. Pemberontakan ganas tu menyebabkan tentera Indonesia mula bertindak balas diketuai oleh Jeneral Suharto. Beberapa siri keganasan dan pertempuran berlaku di Indonesia mengakibatkan Parti Komunis Indonesia yang terpaksa bertindak balas mula dilihat sebagai musuh nombor 1 Indonesia. Berdepan tekanan, Presiden Soekarno bersetuju untuk melepaskan kuasa kepada Jeneral Suharto. Suharto yang baru mendapat kuasa bersetuju menamatkan konfrontasi melalui perjanjian keamanan yang ditandatangani pada 11 Ogos 1966 di Kuala Lumpur. Tindakan ini memulihkan semula hubungan di antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura yang ketika itu sudah pun keluar daripada Malaysia. Soekarno membantah sekeras-kerasnya tindakan kerajaan Indonesia yang nak berdamai dengan persekutuan Malaysia, tapi tak banyak yang dia boleh buat lepas dah hilang kuasa. Konfrontasi Indonesia tamat, tapi sampailah ke hari ini kita boleh tengok kedua-dua rakyat Indonesia dan Malaysia masih lagi menyimpan dendam. Tengok je lah dekat social media, rakyat Indonesia dan Malaysia asyik bergaduh disebabkan perkara dulu yang pernah berlaku. Jadi itulah sebab kenapa Indonesia pernah nak menghancurkan Malaysia. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel, terima kasih menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum.